Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, ada 2 atau 3 perkara yang menarik perhatian saya berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kedai BSP, yang mana hari ini saya lebih memfokuskan kepada tuntutan pengeluaran secara bersasar oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat PGIR. Okey, jadi hari ini telah pun dikeluarkan satu kenyataan daripada Saudara Azmi Bugis, Presiden PGIR sendiri, apabila beliau telah pun mendapat maklum balas secara langsung daripada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu Datuk Seri Sarahuddin Ayub, yang mana beliau, Datuk Seri Sarahuddin ini, telah pun mendengar sendiri berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kedai BSP secara bersasar. Dan beliau sendiri, kalau kita lihat daripada kenyataan beliau, beliau membalurkan bahawa esok akan diadakan mesyuarat kabinet, dan dalam mesyuarat kabinet ini akan dibincangkan berkenaan dengan tuntutan kedai BSP 2.0 secara bersasar. Beliau dalam kurungan Datuk Seri Sarahuddin ini turut meminta semua pencarum untuk bersabar dan bertenang, dan insya-Allah akan direalisasikan. Okey, ini adalah kenyataan yang telah dikongsikan oleh Azmi Bugis berdasarkan apa yang beliau hasil daripada perbualan beliau dengan Menteri Datuk Seri Sarahuddin Ayub. Jadi ini menunjukkan apabila seseorang menteri itu berjumpa sendiri dengan PGIR melalui presiden ataupun wakil presidennya, dan apabila mereka mendengar sendiri tuntutan yang diadukan oleh pencarum ini dan dibawakan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, apabila mereka mendengar, mereka akan memahami bahawa tuntutan ini ataupun tuntutan yang lebih realistik untuk dilaksanakan adalah tuntutan secara bersasar. Mereka mula mendengar bahawa kita memfokuskan kepada golongan suri rumah ataupun ibu bapa tunggal yang sudah tidak bekerja, tidak aktif mencarum, ataupun golongan yang sudah tidak aktif mencarum. Apabila mereka mendengar tuntutan ini adalah berkenaan ataupun berkaitan dengan golongan-golongan ini, yang mana mereka ini dah tidak aktif mencarum lebih daripada 5 tahun sebagai contoh, 10 tahun ataupun lebih lagi. Jadi di situ barulah mereka nampak sebenarnya, begini rupanya salah satu tuntutan yang ada di dalam orang kata di dalam pasaran ke apa, di dalam tuntutan ni lah. Sebab kita ada pelbagai tuntutan kedai BSP, for all, one off, 30,000, 50,000 dan juga sebagainya. Okey, jadi selepas mendapat maklum balas yang positif daripada Datuk Seri Sarahuddin Ayub, Azmi Bugis juga telah mengeluarkan kenyataan, dan kenyataan tersebut telah pun dipetik oleh sebuah media arus perdana tempatan, yang mana beliau telah menjelaskan kenapa beliau menyuarakan atau membawakan isu ini dan apa intipati dalam isu pengeluaran secara bersasar. Dan kita berharapkan agar lebih ramai pihak. Macam semalam saya sempat melihat sebuah berita di TV yang mana ada komen berkenaan dengan isu pengeluaran kedai BSP, dan mendapat komen daripada seorang, saya tak pasti profesor ataupun pakar ekonomi, yang mana beliau menyatakan, memberikan respon beliau daripada apa yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10, bimbang dengan wang persaraan pencarum apabila sampai kepada usia persaraan kelak, dan juga perkara-perkara yang lain, benda-benda yang sama sejak daripada nak dilaksanakan ICNAR dulu. Masa Lestari tu dia tak timbul sangat isu ni, tetapi sewaktu pelaksanaan ICNAR apabila nak dibuka kepada seluruh pencarum, ada juga orang kata tentangan daripada pakar-pakar ekonomi ataupun profesor-profesor yang orang kata arif dalam bidang-bidang ini. Tetapi komen-komen yang ditinggalkan ini adalah komen-komen untuk pengeluaran yang secara one off, pengeluaran yang secara for all. One off adalah one off yang for all lah, maksudnya 10,000, 5,000, 20,000, 30,000 ataupun 50,000. Tetapi mereka ini tidak, orang kata, mungkin mengambil perhatian, mengambil peduli dan sebagainya berkenaan dengan tuntutan pengeluaran secara bersasar. Ini termasuk juga respon yang kita peroleh daripada Perdana Menteri itu sendiri. Kalau mereka melihat orang kata tuntutan pengeluaran secara bersasar ini, saya yakin persepsi ataupun perspektif pandangan mereka berkenaan dengan tuntutan kedai BSP ini akan jadi berbeza.
Kerana sedikit sebanyak saya boleh agak kenapa kerajaan sukar untuk membenarkan pengeluaran kedai BSP walaupun kepada seluruh rumah. Saya boleh nampak apa isu dia. Isu ini pernah dikeluarkan oleh pihak media melalui pandangan seorang pakar ekonomi sebelum pengeluaran Air-Citra. Kalau tak salah saya, memang ada satu kesan apabila kerajaan orang kata secara terus-menerus membenarkan pengeluaran kedai BSP dan kerajaan nak mengelakkan daripada terpaksa menanggung perkara tersebut. Saya tak nak ulas berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi nak tak nak dalam keadaan sekarang, bagi mereka yang terkesan dan juga yang sudah tidak aktif mencarum ini, memang dilihat tidak ada sebarang kewajarannya lagi untuk mereka ini mengekalkan wang di dalam caruman kedai BSP mereka, sedangkan mereka ini berada dalam keadaan yang genting dan berada dalam keadaan yang memerlukan. Mereka ini kalau nak mengharapkan bantuan daripada kerajaan, contohnya seperti STR, sumbangan tunai rahmah. STR ni pun sekarang ni diberi 300. 300 tu bukanlah satu jumlah yang besar dan bayaran berikutnya mungkin dijangkakan pada bulan 3 ataupun 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi mana nak cukup untuk kegunaan ataupun untuk mereka orang kata menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang perlu mereka selesaikan dalam keadaan sekarang ini. Mekanisme pengeluaran secara bersasar ini juga dapat membantu orang kata pihak kerajaan itu sendiri untuk mengurangkan sebarang kos untuk menyediakan sebarang jenis bantuan sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang kepada pencarum-pencarum ini. Antara bantuan yang mungkin boleh dipertimbangkan adalah mungkin boleh diwujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya bagi menggalakkan mereka ini untuk kembali mencarum semula. Tetapi ianya tidaklah perlu melibatkan satu jenis bantuan wang tunai, contohnya seperti BKC, bantuan khas COVID dulu, diberikan wang tunai 300 hingga 800 ringgit dan sebagainya, yang mana kita tahu ia akan meningkatkan beban kewangan pihak kerajaan itu sendiri, yang mana semalam juga Datuk Seri Rabin telah pun menjelaskan bahawa hutang negara sekarang ini dah lebih daripada 1.2 trilion kalau tak salah saya. Jadi ramailah komen apabila ada isu tentang kedai BSP je akan sebut berkenaan dengan hutang negara, tetapi dua perkara ini adalah perkara yang berbeza, yang tidak ada kena-mengena. Boleh dikatakan tidak ada kena-mengena secara langsung, tetapi kalau ada kena-mengena pun kita nak buat macam mana, sebab dana dalam kedai BSP itu adalah dana caruman untuk persaraan pencarum, dan sekarang ini kita minta memandangkan pencarum itu sedah pun bersara awal. Jadi walaupun ianya ada implikasi terhadap kedai BSP ataupun kerajaan itu sendiri, perkara tersebut perlu ditanggung oleh pihak kerajaan memandangkan keadaan sekarang ini berubah. Keadaan berubah dari semasa ke semasa dan tidak kekal untuk satu jangka tempoh yang panjang, dan ini adalah salah satu persediaan yang perlu dihadapi, yang perlu difikirkan contingency plan kecemasan oleh pihak kedai BSP dan juga pihak kerajaan bagi menyelesaikan serta menghadapi perkara ataupun tuntutan yang sedang berlaku sekarang ini. Saya masih lagi menantikan respon berkenaan dengan kalaulah pengeluaran secara bersasar ini pun tidak orang kata wajar dilakukan pada pandangan kerajaan. Saya masih menantikan apa alasan yang hendak diberikan, memandangkan untuk for all, one off adalah akan menjejaskan wang caruman apabila pencarum bersara kelak. Tetapi bagi mereka yang tidak bekerja sekarang ini, lebih daripada 5 tahun, lebih daripada 10 tahun, apa kesan yang menyebabkan kerajaan tidak mahu melaksanakan? Jadi saya berharap ataupun mungkin hari ini selepas pada mesyuarat kabinet dan sebagainya, mungkin kita akan mendengar satu jawapan sama ada lulus ataupun tidak, bersetuju ataupun tidak, tetapi perlu ada satu penyelesaian yang konkret terhadap apa keputusan yang akan diambil oleh pihak kerajaan. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat channel, dan juga TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.